Okay. So cikgu continue lagi . So 7.1 is orthogonal projection. Jadi sebagaimana yang you tahu, you dah belajar objek in 2 dimension and 3 dimension. Okay, jadi each object actually have consists of flat surface, isn't it? Flat surface or curved surface or both. Maksudnya dia ada objek yang kamu dah belajar tu sebelum ni, kamu dah tahu dia ada permukaan yang rata, flat surface, ataupun permukaan melengkung, curved surface, ataupun kedua-duanya. For example, you tengok ni, ini semua ni objek 2 dimensi 3 dimensi kan, 3 dimensi. Okay, ni kan silinder, silinder dengan cone. Jadi kamu akan nampak gabungan lah, contohnya kalau kat sini combination dia ada apa, flat surface. Ni flat surface kan, untuk silinder ada flat surface, 2 flat surface. Kemudian dia ada satu permukaan melengkung, curved surface. Okay, jadi kalau untuk cone pula, dia ada satu flat surface dia, dan dia ada curved surface, satu curved surface kan. Ini sphere. Sphere dia hanya ada satu permukaan melengkung, curved surface dia. Okay, ini okay, refer pada quarter of right cylinder. Ni quarter of right cylinder. Okay, kalau you tengok dia punya horizontal base dia. Horizontal base dia PQRS kan. Ni horizontal base is PQRS. Dia punya PSTU dan PQRS, PSTU dengan PQRS actually plane. Plane is a curve is a curved surface kan. Curved surface dia ni. Okay, PSTU, PQRS. Yang ini dia punya plane yang QUTR tu QRTU tu dia punya curved surface. Ni untuk contoh quarter cylinder lah. Okay, jadi kat sini nota nanti kamu buat nota. Okay, what is the meaning of plane? Actually plane is the flat surface. Plane is a flat surface of an object. Mana yang permukaan yang rata tu kita panggil dia plane. Okay, kalau permukaan melengkung tu bukan plane lah. Okay, so jadi plane ni dia divide to 3 name. Maksudnya dia dibagi kepada tiga. Namely horizontal plane. Horizontal plane maksudnya yang satah ufuk. Kita panggil satah ufuk, horizontal. Then vertical plane. Vertical plane yang tegak, satah cancang, kita panggil satah mencancang. And inclined plane. Inclined plane tu kita panggil satah condong. Jadi satah tu plane tu terbahagi kepada 3 nama. Ada 3 pada permukaan, pada flat surface tu ada 3. Jadi ada 3 iaitu horizontal plane, vertical plane and inclined plane. Okay. Jadi ingat tu. Jadi cikgu nak kamu buat nota lah. Buat nota.
So plane, ini plane. Ini jadi ada 3 ni. 1. Okay, ada 1. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Okay. Okay, refer to this diagram. The diagram tu. Ni bentuk apa ni? Kita panggil apa? Right prism. Right prism. Ni right prism. Okay. Cuba kamu tengok pada rajam ni. Mana dia punya horizontal plane, mana dia punya vertical plane dan mana dia punya inclined plane. Kita kenal pasti daripada sini ya. Okay. Kalau kamu tengok ni, okay, ABCD. ABCD, tengok plane ABCD, ABCD. Kita panggil dia horizontal plane. Okay, ABCD is a horizontal plane. Okay. Kemudian kamu tengok plane ni, ABF dengan CDE. CDE. Kan? Dia tegak berdiri kan, macam berdiri tegak. Jadi kita panggil dia satah apa tu? Vertical plane. Vertical plane yang berdiri yang berdiri macam tu. Ni diri. Okey. Kemudian kamu tengok lagi satu lagi inclined plane. Mana inclined plane? Okey. BC, EF. Kemudian yang saya ingat inclined plane tu satah condong. Okey. A, F, E, D. Kan? Tu adalah inclined plane. Okey. Jadi kamu kenal pasti dulu mana-mana dia punya satah tu kena tahu. Mana dia punya horizontal plane, mana dia punya vertical plane and inclined plane. Okay. BCEF and EDEF ialah inclined plane. Okay. Now dia punya garis line FM dengan line EN. Actually the line of FM and EN dia apa? Perpendicular to the line AB. Line AB ni, FM ni perpendicular, maksudnya dia bersudut tegak 90 degree to the line of AB, and 90 yang EN punya EN actually is perpendicular to the line of CD kan. Jadi kita panggil line tu FM dengan line EN, FN and EN, kita panggil dia normal to the plane of ABCD. Faham tak? Normal dia, maksudnya untuk satah ini, satah horizontal ni, okey. Mana dia punya normal dia? Maksudnya normal dia kamu kena cari garisan yang 90 degree kepada plane ABCD. Jadi kalau kat sini dia punya point daripada EM tu adalah normal lah. Normal line normal line kepada garisan AB and normal line to the CD kepada plane of CD plane ABCD. Okay. Jadi kat sini jadi kamu dah belajar satu lagi perkara, normal normal to the plane. Line tu adalah normal to the plane of ABCD. Okay. Jadi nota yang kedua kamu ni, what is normal? So normal to a plane ni, normal to a plane is a straight line that perpendicular
berserenjang ni perpendicular, or that forms a right angle. Dia jadikan sudut tegak lah. Okay. To any line on the plane. To any line on the plane. Jadi contohnya macam kat sini kan. Okay, plane dia plane ABCD. Okay, jadi katakan ini line AB. Line AB tu berada pada plane ABCD kan. So dia punya normal dia adalah EM pada garis AB kan. Untuk garis CD ni pada plane ABCD, normal dia adalah EN. Sebab dia bersudut tegak kita nak hasilkan 90 degree to the line AB and line CD. Okay. Kita lihat contoh. Example 1. Okay. Diagram cube kan. Okay. State the normal to the following plane. Normal. Normal. Kita nak normal kepada cube tu. Okay. Tapi kamu kena berdasarkan kepada plane. Plane yang first ni dia nak PQRS. So kamu hanya referkan kepada PQRS ni. Okay, plane PQRS ni. Mana normal-normal yang kepada plane ini. Jadi kamu kena carilah. Okay, first kita tengok Okay. First, ini plane ABCD. Okay, cikgu lukislah. Okay, dia punya ABCD punya ni. Ini plane PQRS. Okay, mana yang normal dia? Kalau kamu nampak yang ini kan, UP, ada lagi VQ, dia akan 90 degree kepada plane ABCD kan. Okay, PS dengan WR. Yang lain tak ada kan. Ini dia punya normal line dia. Normal line kepada plane PQRS. Okay. Satu lagi cikgu nak highlight kat sini ni. Macam mana kamu arrange dia punya susunan nombor ni. Ni highlight ni. Okay, so the order of letter to specify a normal is important. Order of letters to specify a normal is important. Okay, for example, TS. Cikgu ambil TS. TS ni maksudnya apa? Means the line TS perpendicular to the plane PQRS. Kan, dia perpendicular to the plane PQRS at point S. Dia pada point S. Pada point S ni. Tu cara macam mana kita nak tulis ataupun nak susun dia punya dia punya abjad ni. Jadi kamu tak bolehlah kata ST. Sebab kita refer kepada plane PQRS ni. Jadi mana yang normal dia tu, garisan normal tu mesti dituliskan TS. Maksudnya point S tu mesti sentuh plane PQRS tu. Faham? Tak boleh buat ST. ST T lah kat sini kan patutnya. Jadi TS. Okay. Jadi ini pentinglah cara kamu nak letter tu, cara nak susun letter tu Okay, now kita tengok B. B. Okay, kamu tengok pula
plane PSTU. Okay, Encik padam PSTU. PSTU kan? PSTU. Jadi plane tu sebenarnya plane yang vertical plane kan? Yang tadi PQRS ni horizontal plane. PSTU dia tegak, berdiri tegak tu kita panggil dia vertical plane. Okey. Mana normal kepada plane PSTU ni? Kita cari. Okey. Kita tengok normal dia. Kali ni. Okey. Mestilah ini kan? Apa kita nak sebut dia punya garisan normal tu? WT. WT. Sebab point T tu yang sentuh kepada satah PSTU kan? WT. Nampak ni jawapan dia WT. Okey, ada lagi tak? Ada. So ini kan yang normal dia 90 degree Okey, ada lagi. Ini. Ada lagi sini kan? Ada 4 normal line dia. Semua tu disebut WT, VU, RS, Q, P. Ini P. Okey. Okey, next. Kita tengok pula satah RSTW. RSTW. Okey, RSTW. Okey, ni cikgu padam. Okey, kita tengok RSTW. RSTW. Plane yang belakang tu. Juga kita panggil dia vertical plane kan? RSTW. RSTW. Okey, mana dia punya normal line dia? Okey, normal line. Kamu nampak dah tu sebenarnya. Ini kan? Ini garisan ini. Lagi garisan ini. Okey, dan garisan ini. Dan garisan ini. Okey. Okey, jadi cara macam mana you nak sebut letter dia? Line-line normal dia UT, VW, QR dan PS. Ada lagi tak? Tak ada kan? Okey. Faham tak? Okey. Next yang last ni. Kita lihat pula satah lane plane QRTU. QRTU. QRTU tu panggil satah apa? Plane apa? Amani. Kita panggil apa plane tu? QRTU tu? Ni? Nama satah tu nama satah apa? Siapa nak jawab? Incline plane. Incline plane. Satah condong. Okey. QRTU. Okey. Mana dia punya normal line dia? Kalau kamu tengok ini satah ni. Yang normal line kepada satah dia. Satah QRTU tu.
Ha. QRTU. Incline ni dia susah sikit nak tengok. Okay, kalau kita tengokkan yang bersudut tegak kepada garisan satah ini kan. Kamu akan dapati garisan PV. PV. Ni dia sentuh ni, satah QRTU tu. Satu lagi SW. PV dengan WS kan. Okay. Dia bersudut tegak. Okay, normal dia. Normal Okay. SW. Okay. Boleh faham tak? Ni. Jadi kamu kena tahulah normal normal tu apa maksud dia. Normal to a plane is a straight line that is perpendicular or that forms a right angle to any line on the plane. Jadi sebenarnya kalau contoh macam ni, dia akan form right angle to any line on the plane. Contoh ni. Okay Okay, look at example 2. Okay. Diagram on the right shows a right prism. Okay, this one right prism. Right prism with a rectangular base. Rectangular base. Ni base dia. Tapak dia bentuk rectangle ABCD. ABCD. Okay. M and N. Point M and point N. The midpoint of AB and CD respectively. Dia punya midpoint AB dengan CD respectively. Dia punya titik tengah dia lah. Okay. Given FG, EH, DN, NC, NC ni, AM, okay, panjang AM dengan panjang MB tu dia kata sama. All the side are same ni semua sama ni. Okay. State the normal to the following plane. Jadi kamu cuba tengok dia punya normal kepada satah yang dia bagilah. First dia nak kamu tengok melalui ABCD punya plane. ABCD. Jadi cikgu lukiskan ABCD punya plane. Ni plane ABCD. Kata horizontal plane ni horizontal plane. Okay. Mana dia punya normal kepada satah ABCD ni? Mestilah ini kan FA. Jadi dia akan buat sudut right angle triangle lah kepada satah ABCD tu. Okay. Kemudian kamu dapat lagi ED kan. Kemudian kamu dapat lagi HN. Okay, HN. Kemudian dapat lagi GM. Kan?
Jadi ada 4 tu. 1, 2, 3, 4. Yang garisan normal kepada plane ABCD. Okay? Semua hasilkan 90 degree kan? Tengok 90 degree. Macam mana dia punya 90 degree ya? Okay, ni contoh. Ini kan. Ini 90 degree dia. Yang ini 90 degree dia macam ni. Ini 90 degree dia. Ini 90 degree. Macam tu. Okay, jadi point dia punya garisan tu kita panggil ED, FA, GM dengan HN. Okay. Jadi 4 ni lah. Ni Okay, next. Kita tengok ni pula. Okay. Plane ADEF. Plane ADEF. Vertical plane tu. ADEF. ADEF. Ni plane ADEF, vertical plane. Okay, mana line yang normal line yang perpendicular kepada ADEF? Jadi kamu cari ini kan. Garisan ini. Okay, kemudian kita ada garisan ini. Dia punya normal dia. Kemudian kita ada garisan ini. Dan kita ada garisan ini. Ini kan. Semua tu membentuk 90 degree kan. 90 degree kepada plane ADEF. Ini 90 degree. 90 degree. Yang ini 90 degree. Semua ni 90 degree. Okay, 90 degree. Okay. Jadi dia punya line dia kita panggil HE, GF, CD dengan BA. Kan? Ni okay lah yang tu. Okay. Faham Boleh tak ikut apa maksud normal line tadi? Okay, so cikgu teruskan yang kedua tu. Orthogonal projection. What do you understand the meaning of orthogonal projection? Okay. Okay, cikgu bacakan maksud dia dululah. Sini Orthogonal projection are image formed on a plane. Orthogonal projection actually the image form on a plane, pada dia image yang terbentuk pada plane tu. When the projected line from an object, maksudnya ada projected line from an object perpendicular to the plane. Okay, kalau tak faham kita tengok raja ni. Okay, tengok diagram 1. Okay, in diagram 1, okay, diagram 1.
Okay. PQ. PQ is a straight line. Katakan PQ tu straight line PQ straight line. Objek lah ni objek. Ni objek. Yang ABCD tu dia punya plane. Okay, ABCD tu plane. Horizontal plane dia. Okay. Dan dia kata point Q lies on the horizontal plane. Point Q tu dia berada atas garis plane ABCD tu. Okay. Jadi macam mana kamu nak cari normal untuk garisan PQ tu? Normal. Ni PQ ni objek. Okay, objek. So kita dapat untuk objek ini, garisan objek ini, okay, dia punya normal line kepada plane ABCD, mestilah ini kan? Ini. Start. Ambil ini. Okay. Ni normal line dia kepada satah ABCD. Okay. Q tu dah memang pada point Q tu memang dah berada pada plane ABCD. Jadi yang dikatakan project orthogonal projection, image tu sebenarnya dia terbentuk on a plane. Inilah image yang terbentuk pada plane tu bermula daripada point Q kepada projected line. Ni projected line ni, projected line from an object is perpendicular to the plane. Ini dia punya orthogonal projection. Kita panggil dia orthogonal projection. Maksudnya objek ni tadi diunjurkan kepada satah ini. Apa yang kamu nampak sebenarnya garisan tu pada garisan ortogon tu sebenarnya pada satah ABCD dia yang purple ni. Objek tu seolah-olah dia berada pada atas inilah. Macam ni. Tapi kamu kena cari normal untuk P ni dulu. Normal P then ini. Jadi kalau kamu lihat kan, kalau objek ni panjang kan, dia panjang tetapi bila you projectkan dia kepada satah ABCD ni, panjang ini dia tak akan jadi sama panjang ini. Dia tak akan sama jadi size yang sama dengan objek dia. Okay? Boleh tak? Okay, kita tengok lagi. Diagram 2 Diagram 2, okay. Sama jugalah dia pakai satah plane ABCD horizontal plane dia ABCD. Okay, kita nak cari mana dia punya projection orthogonal dia, orthogonal projection dia untuk objek PQ ni. Ni objek objek PQ. Macam mana objek PQ ni diunjurkan? Maksudnya dia projectkan kepada satah ABCD, plane ABCD. Okey, jadi kamu kena cari dia punya normal dulu kepada plane ini, Okey, jadi kita cari dia punya normal, maksudnya daripada point Q ni, normal dia ini kan. Dia bentuk 90 degree. Dia sentuh pada satah, pada point S kan. Okey, another one, inilah dia, line PR kan, PR dia sentuh pada R2 point tu akan sentuh pada plane ABCD. Jadi dia punya orthogonal projection dia yang ini, yang menyambungkan dua point PQ tadi tu. Jadi maksudnya objek PQ ni bila kita jadikan dia punya orthogonal projection, kita projectkan dia kepada, maksudnya projectedkan line tu kepada plane ABCD, kamu akan nampak seolah-olah objek ni
dekat atas plane ni, garisan dia macam ni. Image dia akan terbentuk macam ni. Okey? Jadi yang cikgu cakap, dia punya objek ni, katakan panjang dia, kalau ikutkan dia lagi panjang kan? Tetapi bila image yang kita projectkan kepada plane ABCD tu, dia akan less daripada objek, panjang objek yang sebenar tu. Nampak tak? Dia tak boleh ikut sending macam ni. Dia tak boleh ikut sending macam ni. Jadi kamu kena cari dia punya normal line dia dulu. Normal line tu mesti dia sentuh point R tu dan point S tu mesti project pada apa? Plane ABCD. Supaya kita membentuk 90 degree ni 90 degree ni. Kat sini 90 darjah, ini 90 darjah. Okey? Jadi ini salin lagi juga dalam nota kamu nanti, the meaning of orthogonal projection. Okey, ini kalau contoh untuk objek yang one dimension, satu dimensi garisan-garisan ni kita panggil objek yang satu dimensi. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi contoh macam mana pula kalau diberi objek yang 2 dimension and 3 dimension. Yang ini contoh untuk objek yang 2 dimension. 2 dimension dia objek dia bentuk rectangle aja ni. Bentuk rectangle. Okey. Macam mana kamu nak tahu nak lukiskan image objek ini? Jadi you kena refer kepada plane. Plane ini, okey, dia dah bagi plane tu plane apa? Vertical plane kan? Vertical plane. Maksudnya kamu pandangan mata kamu ni dari sini. Kamu punya mata tu mesti tengok daripada kedudukan sini. Ni mata kamu. Okey. Projectkan. Maksudnya kamu projectkan objek PQRS ni kepada plane yang vertical ni. Nampak tak? Jadi cara dia kamu kena lukis normal lah. Normal kan? Normal. Sebab dia 2 dimensi ni kamu kena apa tu? Projectkan lah setiap satu tu. Kena buat setiap satu dia punya normal line tu. P project kepada ni normal dia kan, PA. Ni QB. Okay, QB. Make sure dia 90 degree lah kat situ kan. Okay, ni QS. ARS. AR apa? RC. Ini SD. Okay. Jadi macam mana kamu nak membentuk, nak lukis image tu, just kamu sambungkan aja. Kamu sambungkan dia punya point yang di projected line, daripada projected line tadi. Sambung aja. Ini. Okay. Ini. Okay. Ini. Ini. Okay. Inilah image daripada objek yang kita projectkan daripada pandangan ini. Ini dia punya plane dia. Okay. Okay, jadi yang ini garisan purple ni semua kita panggil orthogonal projection untuk setiap satu garisan ni. Okay, setiap satu garisan dia. Garisan PS, garisan PQ. Ini dia punya orthogonal projection untuk ini. Yang ini untuk ini. Kan? Okay. Sekarang kita tengok pula ini. Okay, ini still 2 dimension lagi. 2 dimension. Objek dia ni. EFGH. Ni objek EFGH. Kita nak projectkan dia daripada atas. Maksudnya mata kamu tu dari atas. Sebab dia punya plane dia tu yang putih tu. Plane dia ini. So mata kamu tu mesti daripada atas.
Kena tengok dari atas macam tu. Okay. Jadi bila kamu nak projectkan dia kepada plane yang bawah ni, vertical plane, horizontal plane ni. So sebelum kamu nak buat image ortogon dia, kamu kena projectkan setiap point tu kepada satah, plane. Nak cari dia punya normal. Jadi first tu you tengok ni dia punya ni kan. Cari normal dia dulu. Okay, cari ini. Ni 90 degree. Kemudian kamu dapat ini. Kemudian ini kan. Ada 4 point lah, 4 point pada satah tu yang akan membentuk image kan. Jadi kalau ini lukiskan RS, ST, ini. Maksudnya FG ni dia punya orthogonal projection dia adalah ST. EF orthogonal projection dia adalah RU. FE orthogonal projection dia adalah SR kan. GH dia punya orthogonal projection dia adalah TU. Jadi bila point-point yang kamu dapat tadi point R, point T, point U tu, kamu je sambung aje lah. Je sambungkan. Ini dia punya image. Image tu mesti berada atas plane. Atas satah. Okey. Boleh tak? Okey. Kita pergi lagi kepada contoh lain. Contoh ni ini dah 3 dimensi ni. Objek 3 dimensi. Okey. Bentuk cuboid kan? Cuboid. Okey, dia punya satah bawah ni, dia punya plane dia plane horizontal plane yang putih ni. Macam mana kamu nak lukis dia punya orthogonal projection? Ni orthogonal projection ni, image dia kat sini kan. Macam mana dia boleh dapat ini yang bawah? Jadi sama juga kaedah tadi, kamu lukiskan normal. Point untuk point U, normal dia pergi sini kan. Ni normal dia. Point P pun normal dia dekat sini juga. Berada pada point yang sama dengan U. Betul tak? V katakan macam ni. 90 degree dia. 90 degree. Point Q pula pun yang sama juga berada pada point B. Kemudian untuk W kat sini. R punya pun dekat sini. Yang T, yang point T ni, normal line dia tu. S pun normal line dia pada terletak pada point T juga. Okey. Jadi kamu je sambungkanlah dia punya image untuk membentuk dia punya point-point daripada orthogonal projection tu. Jadi apa yang kamu nampak tu sebenarnya mata tu dari atas macam ni kan. Okey. Objek cuboid ni bila you projectkan dia kepada satah horizontal plane, kamu akan nampak image tu macam ni. Image dari atas. Dia macam ni. Boleh tak? Okey, sekarang kita tengok pula yang ini. Ini objek untuk 3 dimensi juga ni. Bentuk dia macam ni. Okey. Satah yang kita nak project tu yang putih ni. Tu vertical plane lah. Maksudnya mata kamu tu mesti berada dekat sini. Okey? Kamu lihat benda tu dari sini. Pandangan sini. Jadi kamu nak
lukiskan image untuk objek dia. So daripada point H kepada tatah kan. So dia akan bentuk 90 degree. Daripada point E ni pun sama juga, dia akan jatuh juga kepada point yang sama. Okay. G ni pun ini, F ni pun dia akan jatuh juga pada point yang sama juga. Normal dia yang K ni kat sini. K kat sini. Okay, C dekat sini kan. J ni dia pergi kat sini. I ni pun jatuh dekat sini juga. Okay, sudah baris. Okay, jadi yang point B dengan A tu pun jatuh pada point yang sama. Jadi macam mana kamu nak lukiskan dia punya image tu, kamu just sambungkan. Sambungkan je ni. Sambungkan. Point-point yang ada. Okay. So inilah dia punya image. Apa yang kamu nampak sebenarnya, benda ni diprojekkan kepada screen ini. Plane. Okay. Dia kan seolah-olah macam kamu ada satu sponge kan, sponge. Kamu tolak dia, tolak sponge tu sampai lekat pada screen tu. Okay. Dia akan bentukkan image tu dekat situ lah. Maksudnya itulah dia punya orthogonal projection dia. Boleh bayangkan tak apa yang cikgu cakap ni? Bila dia melekat atau penyek kan, dia terpenyek pada plane ini, sponge tadi akan membentuk image dekat situ. Tu yang kita panggil orthogonal projection. Image daripada orthogonal projection. Okay. Ni contoh-contoh lain lah. Okay, tengok example 3. Example 3. Okay, each of the following diagram shows the projection of an object on a vertical plane or a horizontal plane. Okay, determine whether the resulting projection is an orthogonal projection. Dia nak kamu kenal pastilah objek-objek yang terbentuk pada screen plane masing-masing ni, adakah dia merupakan result daripada projection. Resulting projection is an orthogonal projection kan. Jadi first ni you tengok, arah ini arah pandangan lah. Contohnya mata kita daripada sini, pandangan sini. Sebab plane dia plane yang vertical dekat sini kan. Jadi pandangan kita mesti dari arah ni. Untuk membentuk normal tu. Jadi kamu unjurkan, ini unjurkan kepada plane. Semua membentuk 90 degree ni kan. Then kamu sambungkan dia punya orthogonal projection dia. Kalau ikutkan ni merupakan orthogonal projection tak? Ya kan? Sebab semua line-line dia membentuk normal kepada plane yang vertical plane tu. Jadi ini ya. Tengok yang ni pula. Objek dia yang color biru ni. Color biru ni. Kalau you tengok daripada pandang atas sebab dia punya apa? Dia punya plane dia tu plane yang horizontal plane. Ni horizontal plane. Jadi pandangan tu mesti dari atas lah. Apa yang kamu nampak tu unjurkan kepada satah untuk dapatkan normal kan. Normal. Ni normal dia. Ni kat sini ada normal dia. Walaupun
dia punya garisan tu bersembunyi kat belakang, kan nampak dia sembunyi kat belakang tu, kena unjurkan juga. Okey, ini depan dia, ini bahagian belakang dia kena unjurkan juga. Okey, ini. Then you just sambung macam ni. Inilah dia punya orthogonal projection untuk objek ini. Okey. Jadi kalau ikutkan ni betul lah, memang dia punya image lah untuk hasil daripada orthogonal projection tu. Okey, kalau kamu tengok yang C pula. Okey, pandangan dia betul lah daripada atas sebab dia punya plane dia horizontal plane kan. Tapi bila ini tengok dia punya apa? Nak buat normal line kepada objek dia ni, yang biru ni. Objek dia bentuk ni yang cone kan. Jadi dia punya normal line tu dia buat macam ni. Dah nampak memang salah kan. Jadi dia pun lukis orthogonal projection punya image dia macam ni, salah. Jadi salah lah ni, dia bukan hasil daripada tata hukam normal ni. Because the line projected from the object to the plane is not a normal. Okay. Jadi nanti cikgu nak kamu buat mind test 7.1A. Semua nombor 1 ABCD tu. Lukis cikgu nak kamu lukis. Okay, lukiskanlah setiap satu ABCD. Ni kena praktis lukis banyak ni. Nanti bila kamu dah masuk 7.2 akan banyaklah lukisan yang kamu kena buat tu. Plan and elevation tu kena lukis. Okay, number 2 buat. Lukislah juga. Kalau tidak kamu akan jawab ya atau tidak aja. Lukis. Okay. Kat sini ada tips lah. Okay, tips. Ni cikgu nak kamu salin juga dalam buku nota. Okay. How do you draw an orthogonal projection? Macam mana kamu nak melukis orthogonal projection? Ikut step-step dekat sini. So, you can draw an orthogonal projection of an object on a horizontal plane or a vertical plane. Maksudnya apa-apa pun apa dia punya orthogonal projection on a vertical plane ataupun horizontal plane, kamu kena ikut langkah tu. Langkah-langkah yang dia bagi ni. Okay, the first one, identify the type of plane and the direction in which the object that should be projected. Ni maksudnya identify the type of plane. Maksudnya type of plane tadi ada 3 plane kan? Vertical plane, horizontal plane dengan inclined plane. Jadi kamu kena kenal pasti dulu plane mana yang nak kamu kena projectkan. Sama ada dia kena projectkan pada vertical plane ke, horizontal plane ke, macam tu. Second one, draw the normal line. Normal line kena lukis from all vertices. Kan, katakan ada banyak, tadi kan ada banyak vertices kan. Contoh objek dia ada macam ni kan. Ni vertices ni. Jadi setiap vertices ni kamu kena draw dia punya normal line of object to the plane. Maksudnya daripada objek kepada plane. Okay, make sure all the normal lines are straight and upright so that the length of projected side and the length of side of object are the same. Maksudnya bila kamu lukiskan dia punya line tu, mesti make sure 90 degree kan, and upright tegak, so that length projected tu akan projected side tu akan samalah. Okay, next number 3.
bila kamu dah projectkan dia kepada plane tadi, dah project kepada plane, kamu just apa? Connectkan all point of intersection of the normal to the plane to draw the shape of the orthogonal projection. Langkah ketiga tu kamu sambungkanlah yang macam ni tadi kan. Kamu sambungkanlah ni. Sambungkan untuk membentuk satu image yang kamu dah nampak yang project kepada plane tu. Okay? Then redraw the orthogonal projection with actual measurement. First tadi macam ni langkah ni kamu just macam sketching lah dulu kan. Okay, katakan kalau dia beri measurement yang measurement, contohnya dia bagi 2 cm, 3 cm kan measurement. Nanti kamu akan lukis balik dengan ukuran yang sebenar lah. Jadi mesti labelkan semua bucu dan panjang sisi tu. You must label all the vertices and side of length. Okay. Contoh macam ni. Contoh 4 ni kan. Dia dah bagi kamu measurement. Nampak tak? Ini objek dia kan. Objek. Dia dah bagikan measurement. Jadi bila kamu lukiskan orthogonal projection macam ni. Kena labelkan dia punya vertices dia. Lepas tu kena labelkan semua measurement dia dengan nanti bila masuk plan and elevation 7.2 kamu akan ukur dengan ukuran yang sebenar pula, kena redraw balik. Faham tak cikgu maksud kan? Maksudnya bila you dah masuk 7.2 nanti, ini setakat 7.1 ni cikgu tak kamu tak perlulah nak lukis ukuran sebenar lagi. 7.2 baru kita mula. Just kamu labelkan sahaja. Macam ni. Okey, contoh contoh 4 ni. Okey. Diagram on the right shows a right prism with rectangular base. Dia punya base dia bentuk rectangular kan. Ni right prism on a horizontal plane. Atas horizontal plane. Okey, ABKLGF ni ni kan. Vertical plane ni yang ABKLGF tu is a uniform cross section of the prism. Uniform cross section of prism, maksudnya keratan rentas seragam prisma. Okay, so the side AF and BK are vertical. Dia nyatakan side of AF dengan side of BK. BK tu vertical. Dia nak tunjukkan yang benda tu keratan rentas ni berada dalam keadaan 90 degree lah kepada plane ABCD. Tegak dia berada pada satar tegak macam tu. Okay. Now baru dia nakkan kamu draw the orthogonal projection of the object on a, yang first ni kan step dia tadi kamu kena tengok satar apa yang dia minta kan. On a plane, horizontal plane as view from Z. Dari arah mana yang dia nak kan, satar ufuk lihat dari arah Z. Jadi kat sini dia dah tunjukkan lah pandangan Z tu dari macam ni kan. Jadi kamu tengok dia punya solution sini. So kamu just buatkan penyelesaian dia macam ni. Okay. Ni unjuran ortogon ni letak di sini. Okay. So just kamu sketching ni dulu. Okay. Lukiskan dia punya normal dia. Normal ni semua. Setiap vertices ni mesti ada normal dia. Okay. Setiap point-point bucu-bucu ni semua kamu kena lukiskan normal line. And then connectkan dia punya point-point tu pada satar, pada plane tu. Kamu akan dapat satu bentuk image kan. Image daripada projection, daripada orthogonal projection tu. So ini dia punya image. Okay, jadi
redraw balik, maksud dia kata redraw balik image ni, ini dia. Ni kamu redraw balik. Langkah keempat ni, redraw. Redraw bersama dengan label ni and measurement. Nampak tak? Jadi contoh macam ni kan. Kalau kamu tengok E ni dengan point D, dia berada pada point yang sama kan kalau ikutkan. Jadi bila dia jatuh kepada normal, dia jatuh kepada plane, dia mesti dua-dua point tu mesti ada. E, kamu slashkan D. Maksudnya macam mana susunan letter tu ditulis, kamu akan nampak E dulu kan. Kamu akan nampak E dulu, kemudian slashkan D. D tu ada di bawah tu. Just kamu tak nampak lah, daripada atas kamu tak nampak, tetapi point D tu ada. Jadi kamu kena slash letak D. Nampak tak? Point E kamu nampak, that's why kena tulis dulu. Then slash D. Okay. Contoh kat sini, point F dengan point A kan? Dekat sini kan? Point F dengan point A. So point F ni kamu nampak dulu, kamu kena tulis dulu F. Point A ni dia dari atas kamu tak nampak dia sebenarnya, tetapi dia masih berada pada line yang sama dengan F. Jadi kamu kena slashkan letak A. Jadi kat situ point tu patutnya F dengan A tu jatuh pada normal yang sama. Yang lain ni pun sama juga. H dia satu aje lah, H kat sini. I yang ini kan, I. Okay. G dia kat sini. G, H. G ni yang ini. H akan pergi kepada G, H kepada G. I akan pergi kepada D. Ni H, I akan pergi kepada L. I kepada L, I, L. So jarak dia punya measurement tu pun kena tulis. Kalau EH 3 cm, ni 3 cm. IL tu, GL tu dia akan jatuh 1 cm. Okay, satu. Okay, tinggi ni JK, JK, JK. Okay, JK akan jatuh 5 cm, akan jadi 5 cm. Okay, jadi setiap satu pandangan tu dia kamu kena lukiskan dia punya orthogonal projection. Okay, yang B tengok dia punya vertical plane dia. Maksudnya lihat daripada X. Kamu kena lihat daripada X. Ni kan mata kamu dari sini. Macam mana unjur dia punya orthogonal projection. Jadi kalau tengok solution ni, macam ni. Jadi dia punya, first you kena identify dia punya plane dia. Plane dia mesti vertical macam ni. Okay. Normal tu setiap bucu ni kena, vertices dia kena unjurkan supaya dapat 90 degree. Then langkah akhir kamu kena sambungkan. Sambungkan untuk dapatkan image. Image daripada hasil orthogonal projection tu. Okay. Dan redraw, redraw ni mesti ada simbol, dia punya letter dia dan juga measurement. Okay. Tengok yang C pula. Satas cancang lihat dari Y. Maksudnya kita lihat pula dari sini. Lihat daripada arah Y. Jadi dari arah Y dia jadi macam ni kan. Y. So plane dia kenal pasti dulu mesti plane yang vertical. Then lukiskan dia punya normal. Setiap bucu ni, setiap bucu-bucu yang daripada arah Y ni kena normal kan. Jadikan normal.
nanti kamu akan nampak FE, FE, lepas tu akan nampak A, D, AD kan. Dan lukiskan image ni, sambungkan semua join-join dia ni, redraw balik dengan ukuran yang dan label. Okay. Ini contoh silinder. Silinder dia nak kamu lukiskan orthogonal projection pada arah Z. Arah Z and Y kan. Okay. Jadi kalau pada arah Z dia punya plane dia mesti vertical macam ni lah kan. Vertical. Vertical, horizontal. Jadi apa yang kamu nampak dari atas tu project kan, dia punya normal, kamu akan nampak macam ni. Jadi dia punya redraw balik ini kan. Okay, kalau dilihat daripada Y, Y ni maksudnya dari arah depan lah macam ni, mata dari sini. Mata kamu dari sini. Macam tu. Okay. Okay, macam ni kan. Okay, jadi setiap vertices tu kamu sambungkan. Normal, untuk dapatkan normal. Nampak tak? Walaupun silinder ni bentuk melengkung macam ni kan, tapi bila kamu projectkan orthogonal projection, dia akan jadi rectangle macam ni. Jadi redraw balik dia macam ni. Okay? Okay. So ini 7.1b ni cikgu nak kamu buat latihan ini. Cara dia, cikgu nak kamu buat penyelesaian dia macam ni. Ikut yang macam ni. Okay, contohnya tadi 7.1b tu, sebab dia dah bagi measurement kan. Tak perlu nak ikut measurement yang sebenar, ikut aja apa yang dia ni. Kamu lukiskan balik, cikgu nak kamu lukiskan ikut arah Z dia macam mana, ikut arah Y dia macam mana. Jadi penyelesaian dia contoh yang macam ni lah. Contoh arah Z dari atas, dia punya plane dia kat bawah kan. Lukiskan dia punya, sketching dulu dia punya ni, and then redraw balik yang ukuran measurement yang perlu ada, dan juga label macam ni. Okay. Jadi ada, maksudnya setiap satu objek ni kamu akan lukis dua, arah daripada pandangan Z dan pandangan Y. Untuk raja kedua juga ada dua. Jadi kat sini lukisan kamu semua sebenarnya ada 6 nanti. Pandangan Z, pandangan Y. Yang ni pandangan Z, pandangan Y kan. Ini pandangan Z, pandangan Y. Jadi ada 3, ada 6 lah, 6 gambar lah nanti. Okay. Okay, jadi 7.1b kan. Okay, 7.1c ni pun samalah juga. Sebenarnya dia sambungan daripada 7.1b tu. Cikgu nak kamu habiskan juga ni 7.1c. Okay. Cara kaedah penyelesaian dia pun sama juga. Cikgu nak kamu lukiskan ikut macam 7.1b tu nya. Lukiskan ikut arah Z, arah X kan. Untuk objek ini, raja 1. Raja 2 ada pandangan Z dan pandangan X. Jadi ada 4 lah. Sepatutnya akan ada rajah kamu ni. 1, 2 untuk yang ni 1 dan 2 untuk rajah yang ini. Okay. Then try jawablah apa dia tanya tu. Okay, boleh tak? Ni nanti kita masuk kemudian.
Yang penting kamu dah faham dulu. Kamu kena faham dulu apa semua-semua ni. What the meaning of dari awal tu, what is plane, apa dia punya, apa yang plane tu, plane ada 3 kan. Vertical plane, horizontal plane, inclined plane. Kemudian kena tahu normal line, kena tahu apa dia orthogonal projection. Okey, langkah macam mana you nak lukis orthogonal projection, ada 4 langkah tu. Then itu je lah. Okey. Ada soalan tak? Tulis cepat. Ada masalah, tak faham ke? Akila, cikgu tanya seorang-seorang ni, cikgu nak dengar suara ni, dah lama tak dengar suara. Akila? Boleh faham tak Akila? On mic tu. Akila? Boleh tak? Alisha? Jawab cepat Depika. Deva? Tak ada cikgu. Mana Sri Lily ni? Emily? Boleh cikgu. Irdina? Boleh cikgu. Tak dengar. Cakap ke? Janani? Saya dah cakap tadi, boleh. Faham cikgu. Awak cikgu tak dengar suara. Mirna? Faham cikgu. Cikgu tak on mikrofon yang sebab cikgu sambung pada speaker. Nak dengar suara balik semula lah. Akila? Akila? Tak ada cikgu. Okey. Alisha? Alisha? Faham cikgu. Okey. Depika? Faham. Deva? Faham cikgu. Okey. Emily? Faham cikgu. Okey. Irdina? Faham cikgu. Okey. Janani? Faham cikgu. Okey. Manfred? Faham cikgu. Mirna? Faham cikgu. Okey. Monisha? Faham cikgu. Okey. Yanshi? Faham cikgu. Okey. Amani? Faham cikgu. Okey. Ramya? Faham cikgu. Lama tak dengar suara Ramya. Venice? Faham cikgu. Okey. Ziaulin? Faham cikgu. Okey. Tak apa. Mungkin ada yang tak faham tu kamu try buat latihan yang dalam buku teks tu. Okey. Boleh buat nanti. Okey. Dalam nak kukuhkan lagi kamu punya kefahaman tu, kamu cuba apa? Buku buku sekejap. Buku workbook tu dalam workbook ada dalam buku merah kamu kan. Cuba buat. Buku merah workbook tu try juga buat. Okay? Okay. So cuba siapkan dululah latihan dalam buku teks tu. Sampai 7.1C. Okay?
Sekejap cikgu nak ambil attendance sekejap Okay. Kalau ada apa-apa masalah boleh tanya cikgu.